Alright guys, sebelum kita start the video, jom kita highlight komen daripada nakama kita daripada past video. Ini ada komen datangnya daripada Monkey D. Luffy IV4EH. Aku rasa Kuma dia sempat lari, dia terbang and pergi balik dekat tempat dragon. Masih awal untuk Kuma mengamuk. Tunggu Kuma normal seperti biasa and ikut revolutionary army perang, baru dia boleh buat sesuka hati dia. Alright, komen yang seterusnya datangnya daripada Muhammad Adil 7537. Bagi aku, bagi ni orang yang kuat. Tak mungkinlah ada orang lemah dalam kapal Roger. Shang pun pernah ajak bagi join dia. Mustahil lah dia ni lemah. Aku rasa bagi ni macam Toby. Mula-mula nampak lemah, tapi bila dah sampai masanya, dia akan serius. Roger dah cakap dekat anak-anak buah dia 20 tahun akan datang ada orang yang akan melampaui dia orang. Mungkin tugas bagi dan Shanks kena backup Luffy suatu hari nanti. Ingat tak, bagi nak pancung kepala Luffy, mungkin bagi nak tengok ada tak keajaiban yang akan berlaku bila dia pancung kepala Luffy. Mungkin scene itu bagi nak test Luffy betul ke budak ni yang Captain Roger cakap. Thank you so much Muhammad Adil. Seterusnya komen datang daripada Ahmad Rafai 5465. Haki Luffy masih lemah, sebab tu tak boleh lawan guna Gear 4. Tak macam Shanks, conquer haki sahaja dah buat Kizaru terduduk. Shanks ni lagi laju dari Gear 4 Luffy. Masa lawan Kizaru, tak dan nak buat apa, pedang dah dekat leher Kizaru. Dalam Gear 5 mungkin baru staraf dengan Shanks kot. So inilah komen-komen yang aku sempat datangkan ataupun aku attach dalam video kali ini. So guys, jangan lupa untuk tinggalkan komen korang di ruangan komen dekat bawah. Alright, what up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas tentang One Piece. Alright guys, dalam video ni kita nak review chapter 1092. Tapi sebelum tu, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas, kita dapat melihat sewaktu The Sea Beast weaponized dan Pacifista Mark III sedang menyerang angkatan Marine, Kizaru telah pun mengalahkan Sentomaru untuk mendapatkan semula kawalan Mark III itu untuk menangani The Sea Beast weaponized dan menggunakan kuasanya untuk menuju ke dalam Labo Phase. Kemudian Lucci juga telah bertindak untuk membunuh Dr. Vegapunk. Namun ternyata Stussy telah menghalang serangan Rob Lucci itu dan telah rebah di situ. Kerana keadaan tersebut, tidak lama dari itu Roronoa Zoro telah muncul dan berhadapan dengan Lucci. Manakala Sanji pula sedang menahan Kaku supaya tidak masuk campur urusan Lucci. Dan di bahagian akhir, apabila Kizaru telah tiba berhampiran dengan Thousand Sunny dan Frankie, akhirnya Monkey D. Luffy telah muncul di hadapan Kizaru dan Luffy terus memberikan satu tendangan dan serangan itu dapat ditahan oleh Kizaru sambil Luffy berkata yang kekuatannya 100 kali ganda lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. So nak tahu what happened in this chapter? Jom tanpa membuang masa lagi, let's proceed with the content. Membuka tirai pada chapter kali ini, kita dapat melihat keadaan yang telah terjadi di Marijoa semalam. Kuma tiba dan muncul di situ, di mana pada ketika itu terlihat Kuma sangat tak terkawal dan marah akan sesuatu. Sepertinya dia mahu hancurkan segala-galanya yang ada di situ. Namun keadaan tersebut disedari oleh pengawal-pengawal yang berada di situ. Lalu pengawal-pengawal tersebut telah menerima arahan untuk hentikan Kuma dan menangkapnya. Tapi ternyata kekuatan dan amukan yang ada pada Kuma terlalu kuat sehinggakan pengawal-pengawal di situ walaupun telah merantai Kuma dengan eratnya, tapi tetap mereka berkata yang mereka sudah tak mampu menahan Kuma lagi. Kemudian Kuma telah menggunakan satu serangan yang bernama Ursus Shock, di mana kesan dari serangan tersebut sungguh mengejutkan kerana telah menyebabkan pengawal-pengawal di situ semuanya sudah tidak sedarkan diri, bahkan mungkin ada yang telah mati. Namun tiba-tiba ada satu suara telah kedengaran dan suara itu berkata, "Hei, apa yang kau cuba lakukan?" Dan ternyata suara itu adalah dari Fleet Admiral Sakazuki Akainu. Dan dia berkata lagi, ini akan menjadi satu insiden kemusnahan yang sungguh bersejarah. Kuma, disebabkan kehadiran Akainu di situ, si busuk tak guna Tenryubito pun mulalah perangai kurang ajar dia, di mana dia terus mengatakan yang askar atau pengawal di sini sangat tidak berguna. Dan dia berkata lagi, "Hey Akainu, aku order engkau lobster untuk dinner, tapi ini adalah kali pertama ia berlaku. Apa yang aku nak makan nanti di Marijoa kalau dah macam ni? Hey, hentikan dia segera.
Aku dahlah tercedera kerana Kuma yang zalim itu. Dia tak ada apa dan hanyalah hamba di sini. Cepat selesaikannya Akainu dan tamatkan riwayatnya. Lalu Akainu berkata, hei Kuma, jika kami tak boleh mengawal kau, jadi aku tak boleh biarkan seseorang macam kau untuk hilang kawalan di sini. Sepatutnya minda kau sudah tiada dan dihilangkan. Seseorang macam kau sememangnya patut dilenyapkan buat selama-lamanya. Dan Akainu dengan menjerit berkata, apa yang kau mahu sebenarnya Kuma? Dan kemudiannya Akainu terus berikan satu serangan yang cukup berbahaya yang bernama Hellhound, di mana serangan inilah serangan yang digunakan kepada Shirohige Whitebeard sebelum ini. Dan kita dapat melihat Kuma telah menerima kecederaan yang sangat parah, di mana sebahagian muka telah pun mencair dan ternyata ada darah yang memancut. Dan kerana itu Akainu perasan yang Kuma ini bukan sepenuhnya boneka atau robot lagi. Akainu meneruskan serangan yang seterusnya, namun Kuma cuba melarikan diri dari Akainu itu. Tapi sebelum Kuma menghilang, ternyata dia telah terkena juga sedikit serangan Akainu tersebut yang telah mencairkan kakinya. Dan pada akhirnya Kuma berjaya menghilang dari Marijoa. Kemudian ditunjukkan flashback antara Akainu dan Jewelry Bonnie, di mana pada ketika itu Bonnie telah ditangkap dan diikat dengan rantai besi yang cukup kuat. Akainu berkata, hei Bonnie, kau jeritlah sekuat hati yang kau boleh. Macam mana sekalipun, minda dan memori Kuma tak akan kembali. Kau kena ingat yang Kuma sendiri yang berrela hati untuk menjadi senjata kepada world government. Bonnie yang sambil menangis menjawab, kau penipu. Ayah aku takkan buat perkara seperti itu. Tak mungkin ayah aku sanggup tinggalkan aku seperti ini. Kemudian scene kembali ke masa sekarang dan Yubito yang penuh dengan kesombongan berkata, hei, mana Kuma pergi? Jangan bagi tahu aku yang dia terlepas. Adakah macam ini kau panggil diri kau Fleet Admiral? Namun Akainu tidak kisahkan tentang kata-kata tersebut dan Akainu masih teringatkan flashback itu dan dia berkata, kau hanyalah boneka sekarang ini, yang mana kau dah hilang segala-galanya, termasuklah tujuan dan minda kau. Jadi ke mana kau nak pergi sekarang? Lalu babak telah beralih ke New World, Egghead Island, di mana setiap pihak Marine di situ telah mendapat arahan untuk memusnahkan kesemua Sea Beast Weaponized yang ada. Dan disebabkan sebelum ini Kizaru mendapat peluang untuk mengawal Pacifista Mark III, jadinya ia telah menyerang Sea Beast Weaponized yang ada, dan kerana itu terlihat Sea Beast Weaponized itu telah jatuh ke dalam dasar laut. Setelah keadaan tersebut, para angkatan Marine telah melaporkan pada pihak atasan yang mereka telah tiba di Fabrio Phase dan Admiral Kizaru telah masuk ke dalam melalui level phase yang berada di atas awan. Kemudian scene yang dinanti-nantikan setiap peminat One Piece di seluruh pelosok dunia telah pun ditunjukkan, yaitu berkenaan our hero Monkey D. Luffy, the Joy Boy Sang God Nika versus Admiral Kizaru. Terlihat Luffy telah menggunakan form Snake Man-nya dan berikan serangan Gatling Gun yang bertalu-talu kepada Kizaru. Namun Kizaru terlihat masih mampu menahan serangan demi serangan daripada Luffy. Dan dia berkata, kau memang hebat kerana kaulah orang yang telah kalahkan Kaido. Tapi kenapa pirate seperti kau nak melindungi Vegapunk? Apakah alasan untuk itu? Dan aku mahu tanya pasal itu. Luffy meneruskan serangan bertubi-tubinya kepada Kizaru sambil berkata, jadi aku pula nak tanya, kenapa kamu semua nak sangat bunuh orang tua buah apple itu? Dan terlihat Kizaru telah terbang ke langit dan menjawab, sebenarnya aku tidak mahu membunuhnya kerana sudah lama aku kenal dengan dia, Dr. Vegapunk. Sambil terlihat Kizaru telah bersedia dengan satu serangan dan Kizaru berkata lagi, jadi tolong jangan ganggu urusan aku. Kizaru berkata kelajuan adalah kekuatan dan terlihat Kizaru dengan berpindah dengan begitu pantas dan muncul dengan tiba-tiba di hadapan Monkey D. Luffy dan dia berikan satu tendangan tepat kepada Luffy sehingga kan Luffy terpelanting dan terkena Vega Force 1 dan keadaan itu menyebabkan Vega Force 01 hancur di bahagian pinggangnya. Namun nasiblah Franky, Bonnie, Thousand Sunny masih terselamat kerana mendarat di atas Island Cloud. Tiba-tiba dengan muka terkejut, Lilith melihat Vega Force 01 telah pun meletup dan Lilith berkata, Franky,
Bonnie lari dan ternyata mereka masih selamat di situ. Jadi Frankie pun menjadi terlalu marah dengan Kizaru kerana Vega Force Zero One telah dimusnahkan. Lalu Kizaru yang telah tiba di hadapan Bonnie dan yang lain-lain, dia berkata, "Kau dah membesar dengan baik, Bonnie. Aku telah diberikan arahan untuk membunuh sebelum sempat Kizaru habiskan kata-katanya." Bonnie berkata, "Bunuh Dr. Vegapunk yang kau benci." Lalu Bonnie menyerang Kizaru. Namun Kizaru telah mengelak serangan itu dan dia berkata, "Target musuh aku sudah berubah. Selain dari misi ini, tolong jangan buatkan aku cederakan orang lain." Namun Bonnie cuba berikan satu tendangan pada Kizaru dan ternyata Kizaru sempat menghilangkan diri, dan disebabkan itu Bonnie telah terlajak dan menendang barrier Egghead yang menyebabkan seolah-olah Bonnie telah berada dalam satu letupan yang terhasil. Jadinya Frankie pun terkejut dan dia cuba menyerang Kizaru, namun semua itu sudah terlambat kerana Kizaru telah pergi berlalu dari situ. Lalu dengan cepat Frankie telah melaporkan perkara itu kepada Usopp tentang Kizaru. Di Level Face Command Room terlihat Vegapunk bergembira kerana berjaya memecahkan password yang diletakkan oleh York. Jadi tinggallah York dalam keadaan yang sangat-sangat marah melihatkan kejeniusan yang ada pada Dr. Vegapunk. Namun disebabkan kebisingan itu, Usopp tidak dengar apa yang dikatakan Frankie dan Dr. Vegapunk berkata, "Hey Frankie, kau dah boleh bawa Vega Force Zero One dan Thousand Sunny ke pulau." Namun secara tiba-tiba Kizaru telah muncul dan berkata, "Plan perancangan kau untuk melarikan diri dan robot besar kau itu sudah dilenyapkan." Lalu mereka semua terkejut kerana tiba-tiba Kizaru berada di belakang Vegapunk. Kizaru berkata, "Ini misi yang sungguh-sungguh berat untuk aku. Okey, aku dah tak mahu drag misi ini panjang lagi. Jadi ayo aku selesaikan." Namun sebelum itu semua terjadi, ternyata ada sesuatu tangan yang besar telah menggenggam Kizaru sehingga kan Kizaru tidak mampu bergerak dan melakukan apa-apa. Dan dialah Sun God Nika, Joy Boy, Monkey D. Luffy telah pun muncul semula dengan transformasi Gear 5-nya. Dan tidak hanya itu, Luffy juga telah menggunakan mod Giant-nya pada ketika itu. Luffy berkata, sakit tak? Kau dah lah berlakon dalam cerita Shinchan. Jangan banyak nak berangan lah Kizaru. Nak tunjuk kuat depan aku." Aku tambah je lah Kembali semula Kizaru berkata, "Finally, dia dah muncul. Jadi benarlah kabar angin yang dikatakan selama ini." Dan terlihat muka Kizaru dan sangat-sangat berpeluh. Kerana selepas ini Kizaru akan tahu betapa tingginya langit dan bersiap menjadi permainan untuk bakas senco kita. Dan Luffy berkata lagi, "Berani kau terbangkan aku ke bawah tadi? Dahlah aku melepasi barrier demi barrier dah 2 kali. Aku ingat aku dah mati." Dan di panel terakhir, ternyata di Ancient Robot yang sudah lama tidak berfungsi akhirnya telah bercahaya matanya. Sepertinya dia dihidupkan kembali setelah mendengar The Drum of the Liberation dari Sun God Nika kita. Dan chapter pun tamat. Oh gila guys. So guys, untuk chapter 1093 dikatakan minggu depan tidak break mangganya. Jadi stay tune dengan teori yang akan datang dari channel aku. So guys, thank you so much for tuning to Kimis Coverto channel. Thank you so much for supporting this video. Thank you so much for supporting my channel. Jangan lupa untuk share video-video yang korang tonton daripada channel ini kepada nakama-nakama kita yang lain di Facebook, Instagram, di WhatsApp. Mungkin dorang masih lagi belum berjaya mengesan channel Kimis Coverto, dan dari itu kita bawa dorang sama-sama ke channel ini supaya kita saling dapat berkongsi dan bertukar-tukar pendapat di ruangan komen. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. So see you guys in the next content. Jangan lupa untuk terus bersama-sama melekat di channel ini. InsyaAllah aku akan bawakan lebih banyak teori, lebih banyak fakta, lebih banyak kupasan daripada chapter yang telah berlalu dari semasa ke semasa. I wish you all the best in your life in this world, and di akhirat nanti tolong juga doakan aku kebaikan aku dan untuk kesihatan aku di dunia dan juga di akhirat. Akhir kata guys, I
love you all so much. I appreciate all the support that you have given to me. And this is Kimis Coverto. Sign it out for now. There is no God except Allah. Assalamu alaikum warahmatullah.